Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton di rumah sekalian, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam siri Sihat Nabawi, dalam siri ceramah Ramadan, anjuran Masjid Wak Tanjung. Alhamdulillah, kita telah masuk malam yang ke-22 Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah agar terus berjuang sehinggalah saat-saat terakhir Ramadan meninggalkan kita. Topik kita pada malam ini ialah berkaitan dengan mukjizah madu lebah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 68 dan 69 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan Tuhanmu telah mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarangmu di bukit-bukit, gunung-gunung, pohon kayu, yakni hutan, dan di tempat-tempat bikinan manusia, yakni madu ternak. Surah An-Nahl ayat 68-69. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi pada ayat 69, يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. Dan dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih dan ada yang merah. Fihi shifa'un linnas. Terdapat padanya, yakni pada minuman itu, obat penawar bagi manusia. Shifa'un linnas, obat penawar bagi manusia. Sebahagian orang beranggapan bahawa madu lebah bermanfaat untuk setiap penyakit dan penawar bagi semua manusia. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, Fihi shifa'ul linnas tidak bermaksud bahawa madu lebah penawar untuk semua manusia. Kerana perkataan linnas ditujukan bahawa madu lebah hanyalah sesuai untuk sebahagian manusia dan bukan untuk semua manusia. Lebih kurang 80%. Mungkin 10%, 12% yang dimaksudkan oleh Ibn Hajar tak sesuai. Mungkin madu lebah boleh memudaratkan segelintir manusia, di antaranya adalah penderita diabetes ataupun mereka yang mengalami penyakit kronik. Hadirin hadirat sidang penonton di rumah, kalau kita lihat sejarah madu lebah selama 700 tahun sebelum Masehi, di Babylon 3100 tahun sebelum Masehi. Maka berdasarkan kepada ayat tadi, surah An-Nahl ayat 64 dan 69, 68 dan 69, terdapat 3 jenis madu lebah. Yang pertama, madu gunung. Yang kedua, madu hutan, yang mana lebahnya adalah lebah Apis dorsata. Dan yang ketiga adalah madu ternak. Madu lebah asli mempunyai antioksidan, antibody dan antibakteria. Maka dari itu kita lihat ada berbagai-bagai macam khasiat madu lebah. Namun di sana kadang-kala ada semacam tabu. Yang ada mengatakan sekiranya kita makan madu lebah akan meningkatkan kadar kolesterol, kalori, dan begitu juga menjadi tidak baik bagi penderita diabetes tadi. Namun demikian, sebenarnya di antara punca dan sebabnya ada 3 sebab tadi.
Mengapa kadang-kala madu lebah ni boleh memudaratkan sebahagian manusia? Pertama, mungkin kerana madu lebah itu tidak asli, bikinan manusia yang ada campuran gula pasir, karamel, gula nenas ataupun sebagainya. Maka itu dia mengakibatkan penderita diabetes bertambah-tambah sakitnya. Yang kedua, mungkin di antaranya kita lihat manusia dalam hidupnya dan makanannya sungguh kompleks yang bermacam-macam. Jadi yang tak berkesan itu bukan kerana madu lebahnya, tetapi kerana gaya hidup ataupun lifestyle seseorang itu. Yang ketiga ialah kerana di mana kita lihat bahawa keadaan madu yang dipilih itu tidak sesuai. Contohnya penderita diabetes. Penderita diabetes baginya madu yang sesuai adalah sama ada madu gunung ataupun madu hutan yang asli, bukan madu ternak. Maka kajian telah dilakukan selama 7,000 tahun sejak zaman Mesir purba, yang menunjukkan mukjizat madu lebah ini sungguh hebat sejak daripada zaman Nabi Musa sehinggalah hari ini. Kalau kita lihat di sana ada 20 manfaat madu lebah, yang mana dikatakan madu lebah itu sebenarnya adalah minuman dan ubat yang luar biasa. Unsur yang dihasilkan oleh madu lebah, kandungan nutrisi yang begitu tinggi. Madu juga melarutkan kelembapan dan yang berlebihan dalam jiwa manusia. Madu lebah amat bermanfaat bagi warga emas ataupun dipanggil senior citizen. Madu lebah juga baik untuk orang penderita batuk yang berkahak dan yang metabolismenya lembab dan dingin tadi. Madu lebah juga telah terbukti dia melancarkan buang air besar ataupun mereka yang mengalami constipation ataupun orang yang buang-buang air tadi. Kerana sejarah telah membuktikan ada sahabat yang mengadu hal kepada Nabi SAW, dia sakit diarrhea, buang-buang air dan sebagainya. Setelah 3 kali dia makan, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh penyakit ini diarrhea-nya. Yang ketujuh, madu lebah menjadi pengawet yang baik untuk banyak jenis makanan yang boleh apabila kita letakkan madu lebah, ia boleh preserve, mengawetkan makanan hatta daging-daging. Madu lebah juga boleh mengurangkan kepahitan obat-obat herba. Yang ada orang dia tak mampu untuk terus telan. Jadi apabila dicampur dengan madu lebah, ia dapat menelannya. Lebih-lebih lagi contohnya orang nak makan habbatus sauda ataupun obat-obat herbal yang lain. Madu lebah juga telah terbukti boleh membersihkan hati dan dada. Madu lebah juga boleh melancarkan buang air kecil. Ia juga boleh menghilangkan kahak dan batuk. Boleh menyembuhkan gigitan haiwan yang berbisa. Telah terbukti orang yang kena gigitan ular ataupun kalajengking, apabila disapu cepat-cepat dan dicampur sedikit minyak mawar, ia dapat menghapuskan bisa gigitan binatang yang berbisa. Madu lebah juga boleh menetralkan kesan termakan cendawan beracun. Madu lebah juga boleh mengawetkan daging segar selama 3 bulan. Kalau kita lihat sejarah dahulu, mereka tidak ada fridge, peti sejuk. Bagaimana mereka preservekan daging-daging korban? Jadi mereka rendam, campur dengan madu lebah, mereka boleh simpan selama 3 bulan. Boleh juga membuat acar buah-buahan jika diperam. Jenazah juga boleh diawetkan dengan madu. Ini sejarah Mesir purba. Ada beberapa mayat-mayat di kalangan keluarga Fir'aun diawetkan dengan ditaruhkan dalam sebuah drum dan dituang madu lebah di dalamnya dan boleh tahan
sehingga 4,000 tahun tadi. Boleh juga membaikkan luka-luka jika disapu dan dibalut, dan boleh membantu menyembuhkan jangkitan serangga. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, tuan-tuan, dalam hadis Sunan Ibnu Majah meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang minum 3 sudu madu dalam 3 pagi sahaja pada setiap bulan, maknanya 1 bulan, pada setiap pagi 3 kali, dia makan madu lebah yang asli, nescaya dia tidak akan mendapat penyakit dengan izin Allah. Dan begitu juga Nabi SAW bersabda, alaikum bisyifa'aini. Hendaklah kamu memanfaatkan 2 penawar, yakni madu dan Al-Quran. Hadis ini menggabungkan di antara penyembuhan jasmani dan ilahiyah tadi, ataupun yang obat-obat secara lahiriah, dan begitu juga obat-obat yang berdasarkan wahyu, obat duniawi dan obat samawi. Jadi tadi pada awalnya saya mengatakan bahawa madu ini terbagi kepada 3. Terdapat 3 jenis madu lebah. Pertama, madu gunung. Kedua, madu hutan. Dan ketiga, madu ternak. Kalau kita lihat sejarah di New Zealand, ada sejenis madu dinamakan madu Manuka. Terdapat berjenis-jenis madu di pasaran masa kini. Terdapat yang lebih menonjol keunggulan adalah madu yang berasal dari New Zealand. Penggemar madu pasti mengenal bahawa madu lebah ini diberi grade UMF, Unique Manuka Factor. Jadi kalau tuan-tuan nak beli madu Manuka daripada New Zealand, pastikan ada label UMF. Yang dipercayai sangat berkhasiat dan berkesan. Grade UMF berbeza antara satu dengan yang lain. Ada UMF 5, UMF plus 10, UMF plus 15, dan grade yang paling baik sekali plus 20 dan plus 25. Maknanya grade yang paling tinggi dan baik. Seterusnya kalau kita lihat di Asia Tenggara ataupun di Nusantara, ada 3 jenis madu. Yang pertama dikatakan madu tualang. Ini selalunya di hutan tropika dan di pokok-pokok yang begitu tinggi. Dan lebahnya dinamakan lebah Apis dorsata. Yang kedua dikatakan madu kelulut, madu kelulut yang tidak menyengat. Dan yang ketiga tadi dikatakan madu yang menyengat. Yang mana lebahnya adalah dari jenis Apis dorsata, yang mana dikatakan the giant bee tadi. The giant bee. Kalau kita lihat pertama tadi madu tualang. Madu tualang ini terdapat pada hutan-hutan tropika. Biasanya diambil oleh orang-orang yang mahir, yang berpengalaman, kerana mereka terpaksa memanjat pokok tualang yang begitu tinggi. Lebih kurang kalau bangunan itu tingginya 10 tingkat. Mereka biasa berdepan dengan bahaya, sengatan lebah dan binatang liar yang lain. Oleh kerana kegiatan mengambil madu yang dibuat secara tradisi ialah tanpa apa-apa alat-alat teknologi. Mereka terpaksa panjat pohon-pohon yang tinggi di hutan. Begitu juga madu yang dikenal daripada jenis lebahnya yang dikatakan Apis dorsata tadi, dikatakan the giant honey bee is the honey bee daripada South ataupun Southeast Asia, sama ada di Amazon ataupun di Nepal tadi. Dikatakan bahawa these social bees are known for their aggressive defense strategies and vicious behavior when disturbed tadi. Jadi jangan sampai kita, orang-orang tua mengatakan, janganlah menjolok sarang tabuan. Jadi tadi saya katakan bahawa ada 2 jenis lebah. Satu lebah yang menyengat,
satu lebah yang tidak menyengat seperti madu kelulut. Kalau kita lihat pihak Pharma Malaysia, badan yang membuat penyelidikan dan mendapati bahawa madu lebah tualang amat berkesan dalam mengawal penyakit-penyakit kronik tadi. Ini mungkin disebabkan faktor kesamaan hutan tropika, tak kiralah di Malaysia, di Indonesia, di Thailand ataupun di Brunei. Maka hutan biasanya, madu hutan biasanya ia kurang pekat dan rasanya agak masam-masam manis. Kenapa ia kurang pekat? Kerana ia berada pada hutan tropika yang banyak hujan. Sebab tu dia tidak pekat, tidak sebagaimana madu gunung yang terdapat daripada negara-negara Arab. Hadirin hadirat sidang penonton sekalian, bagaimana cara untuk kita mengenal dan membezakan antara madu asli dan madu tiruan? Dia ada 4 langkah. Yang pertama, kalau kita buka saja botol madu, kita akan bau aromanya yang begitu kuat menusuk di hidung kita. Pasti dapat dihidu aromanya ketika kita buka botol madu yang asli tadi. Kedua, madu hutan biasanya kurang pekat dan rasanya agak masam-masam manis tadi. Ketiga, kemanisan madu asli tidak akan kekal. Dia tidak akan kekal. Apabila kita masuk ke dalam mulut, kemanisannya tidak akan kekal, lantas tidak akan merosakkan gigi. Berbeza dengan madu palsu, madu karamel, madu gula nenas, gula pasir. Kalau kita makan, rasa gulanya melekat di lidah kita tadi. Yang keempat, bagaimana cara kita nak menguji sama ada madu itu asli atau bukan? Kita ambil satu suduh madu, kita masukkan ke dalam air, segelas air. Kalau kita lihat madu itu terus pergi ke bawah dan airnya tidak mudah berubah, itu menunjukkan dia adalah madu asli. Tetapi madu palsu atau fake honey, apabila kita masukkan ke dalam segelas air, terus tak sampai 1 minit, air itu sudah berubah. Itu menunjukkan bahawa madu ini adalah madu tiruan ataupun madu sintetik tiruan yang dibuat oleh manusia-manusia yang sangat rakus kerana mencari keuntungan dengan tanpa halal tadi. Maka dari itu kita lihat contohnya mengikut kajian saya, kalau di Malaysia sahaja hampir 78% terdapat madu-madu tiruan ataupun fake honey. Kalau di Indonesia hampir 80% tadi, hampir 80%. Dalam dunia pada hari ini, apa yang tidak boleh dilakukan untuk membuat benda-benda yang palsu dan menipu manusia dan pengguna-pengguna tadi. Jadi salah satu jenis madu yang banyak dikonsumsi, yang diminum adalah jenis madu hutan ataupun madu yang berasal daripada lebah yang agak besar, yang dinamakan lebah itu lebah Apis dorsata yang hidup bebas di hutan. Mereka berukuran lebih besar 3 kali daripada madu ternak. Mereka mengolah madu dari nektar ataupun saringan bunga-bunga asli hutan yang beraneka tadi, ataupun dia panggil ataupun dipanggil multi, maknanya berbagai-bagai jenis nektar-nektar yang diambil oleh lebah-lebah tersebut. Madu hutan biasanya dipanen ataupun di harvest langsung dari hutan sehingga termasuk ke dalam produk organik tadi. Ini yang madu asli. Sedangkan madu ternak kemungkinan telah menggunakan baja kimia. Mana tanam-tanaman, bunga-bunga
yang mereka tanam itu adalah bunga-bunga yang ditanam dengan baja kimia, dan pohon bunganya sehingga tidak lagi organik tadi. Berbeza dengan madu hutan dan madu gunung. Untuk sarang lebah hutan itu biasanya berupa sisiran yang bergantung di pohon-pohon hutan liar, dan lebahnya memakan multiflora, makna berbagai-bagai jenis bunga-bunga. Sedangkan pohon ternak ataupun madu ternak biasanya diberi sarang berbentuk kotak-kotak, dan lebah-lebahnya memakan satu jenis pohon bunga yang berada di kelilingnya sahaja, kerana madu ternak ini lebah-lebahnya agak pasif, dia tidak terbang jauh tadi. Madu kalau kita perhatikan ada terbagi kepada 3. Sama ada dia panggil propolis, yang kedua bee pollen ataupun roti lebah, dan yang ketiga dia panggil royal jelly ataupun jelly royal, ataupun dia panggil susu lebah. Maka dari itu kalau kita lihat propolis ini adalah di antara tingkatan madu yang sangat baik, grade-nya. Kalau bee pollen, roti lebah, dia ada mengandungi protein dan asid amino 12 hingga 30%, dan alhamdulillah dia mengandungi vitamin B kompleks B1, B2, B3, B4, B5, B6 dan B12 tadi. Jadi itulah kehebatan kalau kita lihat mukjizat madu lebah daripada bee pollen yang mengandungi asid amino, asid lemak, essential dan antioksidan yang tinggi. Adapun royal jelly ataupun jelly royal, orang Melayu panggil susu lebah. Nilai pemakanannya yang tinggi dan khasiat yang ada kesan bagi hormon wanita. Bagi wanita yang hamil digalakkan lebih banyak memakan bee pollen tadi atau jelly, royal jelly tadi. Ada juga kita lihat madu sintetik tiruan. Biasanya bila kita biasa memakan madu, kita dapat mengetahui keaslian madu walaupun tidak 100%. Alhamdulillah saya sendiri telah memakan madu-madu asli selama hampir 35 tahun. Maka itu berdasarkan pada pengalaman ini kita dapat membezakan sama ada ia adalah madu asli ataupun madu tiruan. Bagaimana tuan-tuan? Pertama, dia ada 4 langkah. Yang pertama sekali, jika dilihat dengan teliti, kita akan dapati adanya buih-buih kecil yang halus di permukaan madu asli itu, terutama jika madu itu baru sahaja diambil dari sarangnya. Ini kerana ia mengandungi gas dalam madu asli yang akan naik ke atas botol tadi. Madu asli, tuan-tuan sekalian, satu soalan. Adakah boleh penderita diabetes makan madu? Syaratnya mestilah madu asli, madu hutan dan madu gunung, bukan madu ternak. Mengapa? Kerana madu asli organik dan matang, maka kandungan glukosnya begitu rendah, fruktosnya tinggi, sukrososnya tak ada. Sukrosnya jenis gula yang tidak baik itu tidak ada. Jadi maka ia sesuai untuk penderita diabetes. Penderita diabetes tidak sesuai makan satu madu ternak. Yang kedua, kalau mereka malang, mereka beli madu yang tidak asli, makin makan makin tinggi dia punya blood sugar level tadi. Madu hutan harus ditunggu sehingga betul-betul matang. Mana selepas satu musim. Jadi kita lihat kalau 1 tahun tu ada 3 musim, 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, dan haruslah dipanen, diharvest pada 4 bulan ketiga. Mana 11 bulan ataupun 12 bulan. Barulah apabila sarang lebah itu sudah betul-betul penuh. Lebah itu sudah penuh padat, tidak ada ruang kosong.
maka itu menunjukkan madu itu sudah matang. Madu hutan yang belum matang memiliki kandungan sukros. Sukros ini maknanya jenis gula yang tidak baik, yang masih tinggi, yang belum pecah menjadi fructose. Jadi seharusnya daripada sukros itu dia berpecah menjadi fructose dan glukos. Itulah jenis gula yang baik yang terdapat pada madu-madu asli. Sukros dari nektar yang dimakan oleh lebah akan pecah. Dia akan pecah menjadi fructose dan begitu juga dia akan pecah menjadi glukos yang baik. Jadi sebab itu kalau kita lihat ada di kalangan ahli nutritionist, mereka salah sangka tadi. Mereka menganggap bahawa madu asli ini kandungan kalorinya tinggi kalau berbandingkan dengan gula pasir. Sebenarnya scientifically proven, secara saintifik itu telah terbukti bahawa madu gunung dan madu hutan jika dimakan oleh penderita diabetes, ia tidak akan membahayakan. Madu yang masih kandungan sukrosnya tinggi, bila dimakan oleh penderita diabetes, dapat menimbulkan masalah blood sugar level. Jadi sebab tu mereka kena pastikan bahawa madunya adalah madu gunung ataupun madu hutan yang sudah matang, di mana kualiti madunya itu, gulanya itu adalah glukos dan fructose, bukan sukros yang tinggi tadi. Madu hutan yang asli lagi matang tinggi kandungan fructose-nya, maknanya gula buah-buahan, gula yang asli, dan kandungan glukosnya rendah, maka dia lebih aman untuk penderita diabetes. Jadi pesanan saya bagi penderita diabetes, boleh tak makan madu? Boleh. Dengan syarat pastikan ia adalah madu gunung, yang kedua madu hutan, bukan madu ternak ataupun madu tiruan ataupun fake honey tadi. Seterusnya tuan-tuan sekalian, madu yang lebah tualang, daripada madu tualang daripada lebah Apis dorsata yang matang itu, apabila kita lihat sarangnya telah penuh, tertutup dengan semua lebah-lebah yang melindungi madu tersebut tadi. Adapun lebah kelulut yang dipanggil Meliponian, lebih daripada 20 spesies yang terdapat di Malaysia tadi. Madu kelulut dia tidak menyengat, tapi madu kelulutnya harus minum terus, tak boleh dicampur dengan air. Berbeza dengan madu hutan dan madu gunung, kita boleh minum kalau sebelah pagi itu kita letak madu dahulu, kemudian barulah dimasukkan air suam. Kalau di sebelah malam, kita letak air suam segelas, barulah kita masukkan madu lebah itu. Ataupun boleh juga kita langsung ambil madu itu satu sudu setiap pagi. Maka firman Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dalam surah An-Nahl ayat 69, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Daripada perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Itulah kalau kita lihat mukjizat madu. Maha suci Allah dan maha bijaksana menciptakan madu yang berbagai-bagai jenis. Mengapa? Berkata Syekh Dr. Abdul Basit menjelaskan ayat ini dalam kajiannya lebih kurang 500 muka surat. Dia katakan mengapa madu itu ada bermacam-macam warna. Pertama, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Kerana pertama, sesuai dengan setiap
sifat manusia yang beraneka ragam. Kerana manusia ini sifatnya, metabolismnya tidak sama antara satu sama lain. Jadi ada yang sesuai madu kuning, ada yang sesuai madu merah, ada yang sesuai madu putih, ada yang sesuai madu coklat dan ada yang sesuai madu hitam. Jadi dia lihat sifat manusia itu. Yang kedua, sesuai dengan setiap ekosistem ataupun sekitaran bumi dan tempat di mana manusia itu duduk. Jadi Maha Suci Allah, Allah Maha mengetahui apabila dikatakan terdapat daripada madu itu bermacam-macam jenis, dia sangat sesuai untuk setiap orang, setiap daerah, setiap ekosistem tadi. Misalnya, madu Arab sesuai dengan iklim negara Arab dan sesuai untuk keadaan ekosistem mereka. Madu Nusantara sesuai dengan iklim negara kita. Contohnya kita orang Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand dan Singapura sangat sesuai dengan madu-madu Nusantara. Kalau sekiranya mereka mahu makan madu sidir, madu gunung, madu hutan, pastikan mereka mungkin perlu, dalam istilah orang putih mengatakan adapt and adopt. Ada kala dia memakan masa 3 bulan, ada kala dia memakan 4 bulan. Sebab tu ada teman saya mengatakan, Ustaz, saya dah makan madu sidir 2 kilo tadi selama 4 bulan, tapi kesannya kurang tadi. Jadi saya katakan mungkin awak belum sesuaikan diri awak dengan madu itu, dengan ekosistem kita tadi. Jadi kalau saya nasihatkan dia, ambillah madu Nusantara. Contohnya madu Borneo, ataupun madu Indonesia, ataupun madu Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Ia sesuai dengan iklim kita. Itulah kebijaksanaan Allah menjadikan berbagai-bagai jenis madu yang dikatakan syarabun mukhtalifun anwanuh, yakni bermacam-macam jenis warna, kuning, merah, hitam, putih, coklat dan sebagainya, kerana ia sesuai dengan setiap ekosistem sekitaran ataupun bumi yang mana kita berada. Maka seterusnya di antara beberapa khasiat, dia ada lebih kurang 25 khasiat, saya hanya menjelaskan mungkin 10 ataupun 15 tuan-tuan sekalian. Di antaranya kalau kita lazim mengamalkan memakan madu yang organik dan asli, ia dapat mencegah anti kolesterol, anti demam, antibakteria, anti kulat, antivirus, antioksidan, anti-inflammatory, peradangan, anti kanser dengan izin Allah. Dan begitu juga anti diarrhea, orang yang buang-buang air terlalu kerap, dia perlu makan terus madu dengan satu sudu setiap 6 jam tadi. Barulah ia akan lihat hasilnya selepas 18 jam. Madu juga dapat meningkatkan immunity, daya tahan tubuh badan kita apabila mungkin kita bermusafir. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita hari ini penularan COVID-19, virus COVID-19, untuk kita memerlukan imun sistem yang kuat. Jadi di antaranya adalah madu asli dan habbatus sauda. Begitu juga orang yang ada masalah kesuburan, kehamilan, tidak mempunyai zuriat. Dianjurkan juga makan madu, itu boleh meningkatkan kesuburan. Dan begitu juga madu juga ada khasiat anti penuaan. Jadi bagi siapa yang tak terus awet muda, maka lazimkanlah makan madu setiap pagi dan sebelum tidur malam. Dia juga adalah anti-diabetik, mencegah daripada kencing manis, merawat luka. Kalau ada luka-luka, kita taruh dan kita balut dengan kain, insya-Allah setelah 4-5 jam akan kering dengan cepat luka-luka itu. Antiseptik, pengawet, untuk kita awetkan makanan, apa saja jenis makanan, daging-daging, buah-buahan yang kita nak tahan lama. Kalau sekiranya tidak ada peti sejuk, maka kita
sira dengan madu asli. Antioksidan, antibakteria, antivirus, mudah-mudahan insya-Allah, antifungus, anti-tumor, dan dengan izin Allah anti-kanser. Dan begitu juga meregulasikan immune system kita. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, 3 produk utama madu. Yang pertama, royal jelly ataupun jelly royal. Yang kedua dia panggil bee pollen ataupun roti lebah, dan propolis tadi. Jadi bee pollen itu apa tuan-tuan? Roti lebah. Kerana ia ada protein, asid amino yang tinggi antara 12 hingga 30% dan mempunyai vitamin B kompleks, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Masya Allah, termasuk juga B12. Dan ada kandungan garam galian, Ca, Cu, Mg, lemak ataupun fatty acid, dan flavonols dan enzim. Mengandungi asid amino, asid lemak essential dan antioksidan yang tinggi. Mudah-mudahan asalkan madu itu akan berkhasiat kalau cara kita makan itu mengikut aturan yang betul. Sama juga kita apabila kita makan ubat-ubat doktor. Kalau doktor nasihatkan setiap 6 jam kita harus makan, sebelum makan ke selepas makan, kalau kita ikut aturan yang betul, kita sihat. Sama juga dengan madu lebah. Dan sebaik-baiknya pagi selepas subuh, ketika perut kosong, kita makan madu 1 sudu ataupun letakkan madu dahulu, barulah dimasukkan air suam. Kalau di sebelah malam pula, kita letakkan air suam lebih kurang 200 ml, dan barulah kita letakkan madu asli itu yang organik. Maka kesimpulannya, sidang penonton sekalian di rumah, manfaat madu hutan yang pertama adalah sebagai anti plak ataupun kulat atau fungus dan antibakteria. Madu mentah juga mengandungi hydrogen peroxide dan antiseptik yang baik bagi kesihatan. Meskipun demikian, fungsi madu sebagai antibakteria dan anti-plak ataupun fungus tentunya bergantung pada jenis madu yang anda makan. Maka dari itu, carilah madu organik asli ataupun kalau sekiranya disahkan oleh USDA. Seterusnya, yang kedua, di dalam madu terdapat antioksidan yang juga disebut sebagai phenolic. Senyawanya bagus dalam menjaga kesihatan kardiovaskular. Antioksidan dalam madu hutan juga baik dalam melindungi tubuh badan kita dari kerosakan sel akibat radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Radikal bebas sendiri dapat meningkatkan risiko terkena serangan jantung dan kanser. Seterusnya, peranan madu lebah mengatasi gangguan tidur. Manfaat madu hutan selanjutnya adalah untuk mengatasi gangguan tidur. Kita lihat akhir zaman ini berapa banyak manusia yang mengalami sukar tidur tadi. Maka jenis madu asli hutan dapat membantu tubuh dalam melepaskan hormon melatonin pada otak kita. Lalu diubah menjadi hormon serotonin. Dan selanjutnya diubah lagi menjadi melatonin. Melatonin adalah hormon yang bertugas untuk mengatur tidur. Boleh juga madu asli itu kita campur dengan air suam 1 gelas. Kemudian taruh 1 sudu kecil apple cider. Diadun dan diminum lebih kurang setengah jam 40 minit sebelum kita hendak tidur. InsyaAllah ia akan dapat membantu kita untuk tidur dengan tenang. Seterusnya, secara kesimpulan, mukjizat madu lebah yang pertama sebagaimana saya terangkan pada awal, sebagai minuman dan ubat luar biasa
dan kandungan nutrisi yang tinggi. Yang kedua, madu lebah amat bermanfaat bagi warga emas. Yang ketiga, madu lebah juga baik untuk orang yang menderita batuk, berkahak dan metabolisme lembab dan dingin seperti semput dan sebagainya. Yang kelima, madu lebah juga dapat bantu melancarkan buang air besar bagi orang yang mengalami constipation. Yang keenam, madu lebah juga adalah pengawet yang baik untuk banyak jenis makanan yang boleh diawetkan, buah-buahan termasuk juga sayur-sayuran. Yang ketujuh, madu lebah boleh mengurangkan kepahitan ubat-ubat herba. Kalau yang ada orang dia tak dapat nak minum herba-herba yang pahit, dia boleh campurkan dengan madu lebah agar mudah untuk ditelan. Madu lebah juga boleh membersihkan hati dan dada kita dan begitu juga paru-paru kita. Asalkan kita minum mengikut aturan cara yang betul. Selanjutnya, madu lebah boleh melancarkan buang air kecil, boleh menghilangkan kahak dan batuk kalau dicampur dengan air suam dan diletak sedikit hirisan lemon. Dan yang kedua, madu lebah boleh menjembuh gigitan haiwan berbisa jika dicampurkan dengan minyak mawar. 13, madu lebah boleh meneutralkan, mengimbangkan kesan termakan cendawan yang beracun. Ke-14, madu lebah boleh mengawetkan daging segar selama 3 bulan kalau sekiranya mereka tidak mempunyai peti sejuk. Kajian telah membuktikan pada zaman dahulu. Madu lebah juga boleh membuat acar buah-buahan jika diperam. Pasti ia akan lebih menyihatkan. Begitu juga sejarah telah membuktikan pada zaman Mesir purba bahawa mayat juga boleh diawetkan dengan madu apabila disimpan dalam sebuah drum. Selama mungkin 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun sebagaimana mayat-mayat Fir'aun di Mesir. 17, madu lebah boleh membaiki luka-luka jika dioles, disapu dan dibalut. Dan akhir sekali, madu lebah dapat membantu menyembuh jangkitan serangga ataupun orang-orang yang ada masalah jangkitan kulit. Maka dari itu, hadirin hadirat sidang penonton di rumah, marilah kita amalkan gaya hidup sihat dengan membudayakan makan madu lebah asli, organik, pagi ketika perut kosong dan petang dicampurkan sedikit dengan air suam dan dikacau mengikut putaran Kaabah tadi. Namun berhati-hatilah kita dalam membeli madu kerana di pasaran banyak madu-madu yang tidak asli, fake honey dan sebagainya. Jadi apabila kita membuat sedikit kajian dan kita pergi kepada kedai-kedai herba yang boleh dipercayai, insya-Allah mereka akan merekomendasikan madu organik yang asli tadi. Yang ketiga, kita harus membudayakan makanan yang seimbang. Sama ada ketika berbuka puasa dan bersahur. Jangan sampai kita telah berpuasa sehari, tiba-tiba kita membuka puasa dengan makanan-makanan yang tidak sihat yang boleh mengakibatkan penyakit pada tubuh badan kita. Dan jangan lupa pesanan Nabi SAW, alaikum bisyifa'aini. Hendaklah kamu memanfaatkan 2 jenis penyembuhan, asy-syifa, al-asl wal Quran, yakni madu lebah dan Al-Quran. Madu adalah obat yang asli, yang alamiah, dan Al-Quran adalah penawar spiritual. Hadis mengikut Ibnu Majah. Maka dari itu, selamatlah bersama-sama dengan kesihatan amalan sunnah Nabi SAW dengan gaya hidup sihat. Mudah-mudahan kita sentiasa sihat dan cergas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.